andai kata kita nak minta taubat, maka kita cari nama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan taubat. Kalau kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghancurkan sesuatu, seperti mana yang kita baca dalam doa Qunut Nazilah, maka kita cari nama yang sesuai dengan keagungan, sesuai dengan situasi, sesuai dengan perkara yang terjadi. Dan sebab tu dalam Qunut Nazilah kita sebut Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Muntaqim, Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Kerana itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kekejaman yang dilakukan oleh tidak ada atas warna yang seperti mana yang berlaku di Palestin pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yaghrabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-128, ayat yang ke-129, ayat yang ke-130, ayat yang ke-131 dan juga ayat yang ke-132. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengisahkan lagi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, yakni dia dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadikanlah kami berdua orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepada kamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan juga cara-cara ibadah kami, untuk kami mengerjakan ibadah kepada kamu dengan sempurna. Innaka antat tawwabur rahim, dan watub alaina, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Itu adalah seni doa. Kita tengok bagaimana seni doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disebut lagi, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat daripada firman-Mu dan mengajarkan kepada mereka isi kandungan kitab, yakni isi kandungan Al-Quran dan juga hikmah, kebijaksanaan, serta membersihkan hati dan juga jiwa mereka. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Okey, tadi
Bila minta taubat, Nabi Ibrahim tutup dengan innaka antat tawwabur rahim. Dan bila minta hikmah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tutup dengan innaka antal azizul hakim. Maka itu bentuk seni dan juga doa yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran. Wa may yaghrabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan tidak ada yang benci kepada Nabi, dan tidak ada yang benci kepada millah, jalan ataupun agama Nabi Ibrahim alaihissalam, selain daripada orang yang membodohkan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah memilih Ibrahim untuk menjadi nabi di dunia ini, dan sesungguhnya dia pada hari akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam golongan yang saleh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, dan ingatlah ketika mana Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, serahkanlah diri kamu wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku serahkan diri aku untuk tunduk dan juga taat kepada Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun berwasiat dengan perkara yang sama, dengan agama yang sama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub alaihissalam yang merupakan kita kata asal usul ataupun susul atau usul kepada jalur keturunan Bani Israel yang datang selepas daripada itu dalam kalangan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam juga berwasiat tentang benda yang sama, yang mana mereka mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati, melainkan kamu mati sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mati melainkan sebagai seorang Islam ataupun sebagai seorang Muslim. Shadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Khairiyah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah ini, yang mana insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan ayat yang ke-128. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas ayat yang ke-127, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama dengan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan binaan asas-asas ataupun meninggikan tapak Baitullah itu. Kedua-duanya berdoa dengan berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kita juga telah mengulas tentang perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang Kaabah ni siapa yang awal-awal bina. Ada sebahagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Dan mereka berpegang dengan pendapat itu kerana mereka mengatakan tiada dalil yang dianggap sahih yang boleh menyebut ada orang lain selain daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang membina Kaabah. Manakala ada sebahagian ulama yang berpendapat ada orang yang telah meletakkan asas. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam ini pergi untuk meninggikan asas tersebut dan seterusnya membina bangunan Kaabah seperti bangunan yang ada pada hari ini. Dan telah berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama mengenai perkara ini tentang siapa yang mula-mula meletakkan asas untuk didirikan Kaabah di situ, di tempat yang ada pada hari ini. Namun secara kesimpulannya, kesemua mereka bersepakat bahawa yang membina bangunan dan menjadikan Kaabah bangunan seperti mana yang ada pada hari ini asalnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum dirombak, sebelum diubah oleh beberapa kerajaan selepas daripada itu, bermula daripada zaman Quraisy, kemudian beberapa kerajaan dan juga khalifah Islam selepas daripada itu, sehingga wujudlah bentuk Kaabah seperti mana yang ada pada hari ini. Kemudian kita juga telah melihat tentang bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam apabila baginda selesai mengerjakan ibadah dan juga mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyebut Rabbana taqabbal minna.
Tuhan kami, terimalah daripada kami, kerana itu merupakan lambang kerendahan diri. Kerana itu merupakan lambang seorang yang ingin amalan dia itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada waktu dia melakukan amalan tersebut, tidak ada kebanggaan langsung pada dirinya, melainkan untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak ada rasa riak, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa takabur ketika mana melakukan ibadah. Dia lakukan ibadah kepada Allah dan dia berharap Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima amalan itu dengan sebaik-baiknya, dan dia tutup permohonan dia dengan menyebut innaka antas samiun alim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan ini merupakan antara bentuk doa yang diajarkan oleh Al-Quran, doa yang diajarkan oleh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni setiap kali kita ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita gandingkan dan juga gabungkan doa tersebut dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang agung dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Kalau andai kata kita nak minta taubat, maka kita cari nama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan taubat. Kalau kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghancurkan sesuatu, seperti mana yang kita baca dalam doa Qunut Nazilah, maka kita cari nama yang sesuai dengan keagungan, sesuai dengan situasi, sesuai dengan perkara yang terjadi. Dan sebab tu dalam Qunut Nazilah kita sebut Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Muntakim, Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas. Kerana itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang ke atas kita ataupun ke atas orang lain, seperti mana yang berlaku di Palestin pada masa kini. Jadi doa daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan doa yang terbaik. Tetapi itu tak bererti kita tak boleh berdoa sebagaimana yang kita kehendaki. Boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kerana mungkin kita ada situasi-situasi yang tertentu yang memerlukan kita menyesuaikan doa itu dengan situasi dan juga keadaan kita. Seperti ada anak nak exam, maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah berikanlah kepada anakku supaya dipermudahkan urusan dalam peperiksaan dan sebagainya. Kerana mungkin kita tak jumpa doa yang sebegitu di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi boleh untuk kita menambah doa-doa yang sebegitu dengan syarat doa itu mestilah dengan ungkapan dan juga bahasa yang baik. Dan mungkin ada orang mengalami masalah kesihatan, mengalami masalah rumah tangga, mengalami masalah itu dan juga ini, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, maka dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendaknya, dan dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan doa-doa yang diajar oleh Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana doa yang diajar oleh Al-Quran, doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebaik-baik perkataan dan juga seberkat-berkat perkataan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah sudah tentulah yang paling berkat. Kalam Nabi sudah tentulah ianya merupakan sesuatu yang berkat berbanding dengan kalam makhluk. Tetapi seandainya kita memerlukan kepada doa-doa yang spesifik dengan diri kita, maka syarak tidak pernah menghalang kita untuk berdoa sesuai dengan apa yang kita hajatkan, sesuai dengan apa yang kita kehendaki pada masa-masa yang tertentu ataupun tempat-tempat yang tertentu. Maknanya doa ni luas, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa apa sahaja yang kita nak doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah untuk meminta apa sahaja yang kita kehendaki dengan syarat permintaan itu tulus, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kemudian pada ayat yang seterusnya, yaitu ayat yang ke-128, Nabi Ibrahim alaihissalam menyambung lagi doa dia dengan menyebut, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia doa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, yakni dia dan juga anak dia Nabi Ismail alaihi salam, sebagai apa? Sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menyerahkan seluruh jiwa dan juga raga mereka hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
meletakkan pengharapan dan juga tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Ayat tu ayat 1000 dinar. Kita selalu gantung. Kalau kita tengok mamak-mamak dia buka kedai, dia akan gantung ayat 1000 dinar tu. Sebab dia kata ayat tu adalah ayat rezeki, punca kepada rezeki dan sebagainya. Kerana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah yang memberi rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak disangka-sangka ataupun daripada jalan yang tidak dihitung-hitung. Sedangkan ayat itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, merujuk kepada semua bentuk rezeki, termasuklah rezeki perniagaan, rezeki itu dan juga rezeki ini. Dan sesiapa yang meyakini ayat tersebut dengan baik, dengan syarat dia bertakwa, maka insya-Allah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah putus. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian Hudaibiyah, ada beberapa peristiwa yang berlaku. Antara peristiwa yang berlaku sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah ditandatangani ialah Abu Jandal. Abu Jandal ini merupakan anak kepada Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr ini merupakan pemuka Quraisy yang datang untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaibiyah. Jadi dalam peristiwa Hudaibiyah ni dia berlaku pada tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat mimpi bahawasanya Nabi masuk ke Mekah dan Nabi tawaf di Kaabah. Jadi Nabi cerita mimpi dia kepada sahabat-sahabat dia dan juga kepada umat Islam. Lalu bersemangatlah mereka untuk kembali ke Mekah kerana mereka terlalu rindukan dan mereka kasihkan kepada tanah air mereka. Kerana hubbul watan, cintakan tanah air itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebahagian daripada iman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Mekah, Nabi akan menggambarkan keindahan Mekah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut betapa sayang dan juga betapa kasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mekah. Maknanya semangat patriotik itu merupakan sesuatu yang dituntut, dan semangat patriotik itu merupakan satu semangat yang benar seandainya ia berada di atas jalan yang benar. Hari ini kita tengok pasukan bola sepak kita kenapa sering ketinggalan dan juga kalah. Kita pun tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa punca dia. Dan kita pun tak boleh nak salahkan sesiapa sebenarnya. Sebab itu adalah permainan. Cuma kalau kita tengok orang-orang yang terdahulu, kenapa mereka mampu berjuang, main bola sampai menang, boleh pergi Piala Asia dan sebagainya, mungkin disebabkan dulu semangat patriotik mereka terlebih tinggi. Jika dibandingkan dengan kehendak mereka untuk famous, jika dibandingkan dengan kehendak mereka untuk dapatkan gaji yang tinggi dan sebagainya. Jadi mereka main betul-betul, mereka main sungguh-sungguh untuk mengharumkan nama negara. Muktabahari dan sebagainya suatu ketika dahulu kan. Mungkin tuan-tuan dan juga ibu-ibu, ayah-ayah dan juga ibu-ibu dulu sempat dengan zaman tu. Saya tak sempat, tapi saya baca ulasan. Saya baca ulasan daripada orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang terkemudian. Dia kata antara beberapa faktor, mungkin salah satunya adalah disebabkan oleh semangat patriotik yang tinggi pada ketika itu, yang memang berjuang untuk mengharumkan dan juga menaikkan nama negara berbanding dengan apa yang ada pada ketika ini, terutamanya apabila dimasukkan pemain-pemain normalisasi. Pemain-pemain normalisasi ini maknanya pemain import yang diletakkan dan kemudian ditukar statusnya menjadi pemain negara. Mungkinlah kita tak tahu, wallahu taala alam. Tapi nak kata cinta kepada tanah air, sayang kepada tanah air ini, dia bukan sesuatu yang salah. Bahkan ianya merupakan satu tuntutan yang penting, terutamanya apabila kita nak mempertahankan tanah air ini daripada pencerobohan dan sebagainya, daripada huru-hara kekacauan dan sebagainya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu sahabat, lalu mereka pun merancang untuk mengadakan umrah di Mekah pada tahun tersebut. Kemudian mereka memulakan ihram mereka di Zulhulaifah. Memulakan ihram daripada Madinah di Zulhulaifah kan, kalau kita masuk ikut Madinah. Kalau kita masuk ikut Mekah, maka kita kena berihram di tempat kita di tempat kita menaiki kapal terbang itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Berihram daripada rumah, kemudian kita akan terus turun ke Jeddah, kemudian kita akan terus berihram menunaikan tawaf dan sebagainya. Kalau kita mula daripada Madinah,
maka ihram itu akan bermula di Zulhulaifah. Jadi mereka berihram di Zulhulaifah, bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah. Tiba di satu kawasan yang diberi nama Hudaybiyah, kerana di sana ada sebuah telaga yang diberi nama Hudaybiyah. Sampai di sana orang-orang Quraisy kata mereka tak nak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan juga orang-orang Islam. Lalu dihantar Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu untuk berunding. Pergi hantar Sayyidina Utsman. Tiba-tiba dalam proses rundingan tersebut tersebar kabar angin ataupun rumus yang mengatakan bahawa Sayyidina Utsman telah terbunuh. Jadi bila dikatakan Sayyidina Utsman itu telah terbunuh, rumus ataupun kabar angin tersebut, maka orang Islam pun bersiap sedia untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Lalu apa yang mereka buat? Mereka mengadakan ikatan janji setia yang dinamakan sebagai Bai'ah Ar-Ridwan di bawah sebatang pohon. Mendengar orang Islam mengadakan Bai'ah Ar-Ridwan tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy tadi mereka rasa terancam dan mereka menganggap kalau andai kata berlaku peperangan, mungkin mereka tidak akan dapat mencapai kemenangan. Lalu akhirnya dia hantar Suhaib bin Amr untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Nabi dengar yang datang untuk berunding itu adalah Suhaib bin Amr, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Nabi kata kalau mereka hantar Suhaib, confirm mereka inginkan perdamaian, mereka bukan inginkan peperangan. Lalu berlakulah rundingan demi rundingan. Rundingan demi rundingan sehingga dalam rundingan tersebut membuahkan 4 perkara. Yang pertama, orang Islam kena patah balik, tak boleh tunaikan umrah pada tahun ini, sebaliknya kena tunaikan umrah pada tahun harapan. Yang kedua, berlaku gencatan senjata selama 10 tahun dan setiap pihak boleh untuk mengadakan ikatan janji setia dengan mana-mana pihak yang selesa untuk berjanji dengan mereka. Dan ruang itu digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluaskan perutusan dakwah kepada raja-raja yang ada di semenanjung tanah Arab dan juga di sekitar tanah Arab pada ketika itu, termasuklah Maharaja Parsi dan juga Kaisar Rom pada ketika itu. Kemudian yang ketiga, dalam perjanjian tersebut disebut apa nama dah? Satu tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu tadi tak jadi pergi buat umrah, kena pergi tahun depan. Okey, yang kedua gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian yang ketiga, Allah, kalau tak catat ni lah tak ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian yang ketiga, sebelum yang keempat. Yang keempat tu dia ada satu perjanjian yang mana kalau orang Mekah lari ke Madinah kena hantar balik. Kalau orang Madinah pergi ke Mekah, maka tak perlu hantar balik. Dengan arti kata kalau orang Madinah pergi ke Mekah, maka orang Mekah tak perlu hantar balik. Yakni orang-orang Quraisy tak perlu hantar balik mereka kepada pihak Islam. Okey. Jadi yang keempat ni dalam perjanjian hasil rundingan yang keempat ni, Allah Subhanahu wa taala uji on the spot, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Apa ujian dia? Tiba-tiba ketika mana mereka sedang nak tulis perjanjian tersebut, Ali sedang nak tulis perjanjian tersebut, datang Abu Jandal. Abu Jandal ni siapa? Anak kepada Suhaib yang berunding tadi. Kata Abu Jandal, aku nak masuk Islam. Tapi dia datang dalam keadaan dia terikat, di mana orang-orang Quraisy dapat menangkap dia ketika mana dia keluar untuk pergi memeluk Islam di Madinah. Jadi apa yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Suhaib, kebanyakan orang Islam kata, ya Rasulullah, selamatkanlah Suhaib. Kemudian Suhaib kata, takkanlah kamu nak langgar perjanjian ataupun rundingan yang kamu dah buat ni. Lalu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap meneruskan perjanjian tersebut. Abu Jandal dibawa pulang ke Mekah, tapi satu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jandal, Rasulullah kata, bersabarlah. Bersabarlah wahai Abu Jandal. Sesungguhnya apabila tiba janji Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Akhirnya apa yang terjadi selepas daripada setahun tu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, selepas pembukaan kota Mekah, Abu Jandal bebas dan Abu Jandal lah
yang menjadi salah satu orang yang paling kuat di Mekah pada ketika itu, hasil daripada kesabaran dia menghadapi musibah ketika mana dia berada pada zaman sebelum daripada Islam memperolehi pembukaan kota Mekah. Selepas daripada itu, dan selepas itu dibacakan ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan jalan keluar itu akan datang daripada jalan yang kita tak sangka-sangka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana kita tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik untuk kita, bagaimana untuk mengeluarkan kita daripada kesusahan tersebut. Okey. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah, sabar, setia dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, setelah Nabi Ibrahim mendoakan untuk dia dan juga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa supaya zuriatnya juga turut menjadi seperti mana yang didoakan olehnya untuk dirinya dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ayat ini mengajar kepada kita untuk memanjangkan doa kepada anak-anak dan juga keturunan. Dengan arti kata doa itu bukan untuk kita saja. Bila kita doa ni, doa juga untuk anak-anak, untuk keturunan kita yang datang selepas daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Supaya mereka juga turut menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala serta tetap di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Selanjutnya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan untuk dirinya, untuk anak dia dan juga untuk keturunan dia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepadanya tempat dan cara mengerjakan ibadah haji, seperti tawaf, wukuf, sa'i di antara sa'i baina Safa wal Marwah dan sebagainya. Kerana tiada ibadah melainkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana tiada jalan bagi akal untuk mencipta cara dan tempat beribadah, dan tiada peluang untuk kita berijtihad pada perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yang disebut sebagai ibadah khususiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah adalah bergantung kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun akal kita memandang baik solat subuh 3 rakaat itu, akal kita memandang ianya lebih baik berbanding dengan 2, tetapi kita tetap tak boleh buat 3, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kerana kita telah diperintahkan untuk mengerjakan sebanyak 2 rakaat. Kalau anda kata kita secara rezeki, kalau 4 lagi baiklah daripada 2, sebab 4 ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, banyak bacaan Al-Fatihah di dalamnya. Dibuat pula pada waktu subuh, ketika mana semua orang sukar untuk bangun, kita pula buat pada waktu 4 dengan bersungguh-sungguh. Pada waktu itu 4 rakaat dengan bersungguh-sungguh. Dari segi logiknya nampak cantiklah kan? Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui 2 adalah yang terbaik, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan seterusnya, setelah mereka meminta supaya menjadi orang-orang yang taat, patuh dan juga setia kepada Allah, setelah mereka meminta supaya ditunjukkan cara-cara untuk beribadah dengan sempurna, mereka melanjutkan doa supaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Dan ini adalah untuk mengajar zuriatnya supaya tidak lupa untuk memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya diampunkan dosa-dosa mereka sebaik sahaja menunaikan ibadah di tempat-tempat yang ditentukan. Dan sama juga dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada setiap kali kita mengerjakan ibadah, sama ada ibadah yang diwajibkan, sama ada ibadah sunat, sama ada ibadah khususiyah, sama ada ibadah badaniyah, ataupun ibadah yang bersifat lisaniyah dan sebagainya. Lisaniyah ni zikir dengan lidah lah kan. Tak kira lah apa jua ibadah yang kita lakukan, selesai sahaja kita mengerjakan ibadah, mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak tahu. Kita tak tahu sepanjang kita mengerjakan ibadah, mungkin kita tahu, mungkin kita sedar, ataupun mungkin kita tidak sedar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita telah melakukan kesilapan ataupun tidak. Sama ada kesilapan dari segi riak, dari segi nak menunjuk kepada orang, ataupun kesilapan-kesilapan yang kita tidak sedari dari segi tata tertib ataupun tata cara mengerjakan perkara tersebut. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan
dosa-dosa sama ada yang kita sedari ataupun yang kita tidak sedari di sepanjang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila Nabi Ibrahim meminta taubat, dia tutup doa dengan menyebut innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Kita tengok bagaimana bentuk doa tu dia cantik. Dia cantik dan dia selaras, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan sebab itu kita nak ambil doa-doa daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW ni, sebab kita nak rasai kecantikan tersebut dan kita nak merasai keberkatan mengalunkan doa yang dialunkan oleh para nabi dan juga para rasul yang terdahulu. Jadi susunan dia cantik, susunan dia indah, nama dan juga sifat Allah diletakkan pada tempat yang sesuai. Dan kesesuaian itulah yang menjadikan doa itu sampai dalam hati dan doa itu mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan menyebut supaya dijadikan zuriat dia sebagai ummatan muslimatan. Ummatan muslimatanlah. Istilah ummatan muslimatan ni merupakan istilah khusus. Istilah yang khusus yang dipakai hanya dalam Islam kerana ada hubungannya dengan akidah dan juga agama. Ini berbeza daripada istilah nation ataupun people dalam bahasa asing yang tidak mempunyai hubungan dengan akidah. Nation ataupun people dia tidak mempunyai hubungan akidah. Tapi ummatan muslimatan merujuk kepada umat yang melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan dua perkataan umat dan juga muslimah, digabungkan pada tempat yang sama, digabungkan dalam satu tempat sehingga membentuk satu perkataan, maka ia merujuk kepada perkataan ini mempunyai hubungan dengan kepercayaan kita. Umat yang bagaimana? Yang Nabi Ibrahim AS inginkan zuriat keturunan dia jadi umat yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Islam ataupun Muslim dan Muslimah adalah istilah-istilah yang sangat tua, yakni digunakan pakai sejak daripada dahulu lagi. Istilah ini telah digunakan pakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, moyang agung para nabi, tok moyang yang agung para nabi ribuan tahun lamanya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan erti kata perkataan Islam ni telah dikenali sejak daripada awal, telah dikenali sejak daripada dahulu lagi. Istilah ini adalah satu istilah ataupun satu perkataan yang agung yang mendukung intisari ataupun yang mendukung kita kata sikap orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut diri kita sebagai muslim dan ibu-ibu menyebut diri mereka sebagai muslimah, maka bila kita sebut diri kita dan kita sandarkan diri kita dengan perkataan tersebut, ana muslim wa ana muslimah, antum muslim wa antunna muslimah, contoh kita kata, bila kita sandarkan diri kita dengan perkataan tersebut, maka sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita sedang menyandarkan diri kita kepada satu sikap yang mana kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepadanya. Dan alangkah indahnya istilah itu apabila ianya disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebaik sahaja baginda dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam selesai menyempurnakan tugas untuk membangunkan Kaabah pada ketika itu. Maknanya benda itu dibuat pada tempat yang betul, pada masa yang betul, pada keadaan dan juga situasi yang betul. Yang mereka bina itu adalah rumah Allah. Yang mereka bina itu merupakan kiblat umat Islam. Yang mereka bina itu merupakan pusat peribadatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai mereka membina perkara yang terbaik di atas muka bumi, mereka terus berdoa kepada Allah supaya diterima doa mereka dan dijadikan zuriat keturunan mereka sama seperti mereka, yakni
menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seolah-olah kata tuan kita, satu isyarat yang amat jauh kepada satu kebangkitan umat muslimin di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, yang akan lahir ribuan tahun kemudian. Dengan arti kata seakan-akan doa Nabi Ibrahim alaihi salam tu, walaupun dia doa pada masa tu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kebangkitan umat Islam tu berlaku bila? Berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebangkitan yang teragung tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membebaskan kota Mekah daripada penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam doa, ribuan tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa tersebut. Dengan erti kata tak semestinya apa yang kita doakan pada hari ini esok dapat. Tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Kemungkinan apa yang kita doa pada hari ini, walaupun tak dapat pada anak kita, tak dapat pada cucu kita, tak dapat pada cicit kita, mungkin akan dapat pada cik kita. Maknanya mungkin akan dapat kepada generasi yang datang selepas daripada itu. Yang penting kita teruskan berdoa, kerana doa itu insya-Allah merupakan senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan apa sahaja doa, mintalah apa sahaja yang kita nak minta, kerana permintaan kita insya-Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan dengari dan Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Ribuan tahun selepas Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkan doa ini, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa pembebasan yang agung, yakni membebaskan manusia daripada kesyirikan kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kemudian orang mukmin yang benar pasti mengetahui nilai iman yang sebenar dan pentingnya seseorang manusia kepada iman bagi meneruskan kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya berdoa juga supaya iman itu disebarkan kepada seluruh manusia. Dengan erti kata, iman ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan iman ini mempunyai nilai yang sangat agung. Iman itu bererti kepercayaan. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Maknanya kita percaya kepada Allah, percaya kitab, percaya malaikat, percaya nabi-nabi, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada baik dan juga buruk. Qada dan juga qadar baik dan juga buruk. Okey, itu iman. Iman ni maknanya dia, apa kita kata, iman ini bermakna sesuatu yang wujud dalam hati kita, yang tidak dapat diperlihatkan. Yang tidak dapat diperlihatkan, melainkan dengan amalan-amalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tak semestinya orang yang melakukan amalan zahir itu beriman. Kerana orang munafik pernah sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan nilai-nilai iman di hadapan manusia, tapi hakikatnya hati mereka tidak beriman. Maknanya iman itu dia satu bentuk perasaan, dan iman itu merupakan satu bentuk kepercayaan yang hanya Tuhan punya badan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Kita mungkin boleh sembunyikan berbagai-bagai perkara, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Manusia lain mungkin tidak tahu, tapi diri sendiri kita tak boleh tipu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dengan arti kata, kita tak boleh nak tipu diri kita sendiri, walau kita nak menyembunyikan apa sahaja yang kekurangan berkaitan dengan diri kita. Jadi nilai iman itu sangat penting. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam berdoa lagi supaya iman itu disebarkan kepada seluruh manusia. Yang mana dia berdoa dengan menyebut, mereka berdoa dengan menyebut, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini pun salah satu penutup yang menarik. Yang mana mereka sebut, wahai Tuhan kami,
utuslah kepada mereka seorang rasul. Kenapa mereka minta supaya diutuskan rasul? Untuk menyebarkan iman tadi, untuk menyebarkan nilai iman tadi, untuk menyebarkan kepercayaan yang betul tadi. Kerana kepercayaan yang betul itulah yang akan membentuk masyarakat yang baik, masyarakat yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Utuslah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, yakni daripada kalangan yang ada di sekeliling mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka isi kandungan kitab serta hikmah kebijaksanaan, dan membersihkan hati dan juga jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, lagi maha bijak, lagi maha bijaksana. Kerana dengan kebijaksanaan itulah Tuhan menentukan segala-gala yang terbaik untuk hamba-hambanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam memohon kepada Allah agar dibangkitkan rasul bagi menyempurnakan tiga benda, bagi menyempurnakan tiga perkara. Yang pertama, membaca ayat-ayat Allah kepada manusia supaya mereka sedar dan dapat berfikir dengan baik, mengikut pedoman yang baik dan juga pedoman yang betul. Sebelum daripada kedatangan Nabi, manusia sudah ada pedoman. Bukan tak ada pedoman. Orang-orang Quraisy dia ada cara untuk menentukan sama ada mereka itu boleh keluar berburu ataupun tidak, boleh keluar berniaga ataupun tidak, dengan cara tatayur, dengan cara letakkan anak burung tu kan, letakkan burung tu menilik nasib melalui burung, ataupun melalui anak panah. Cabut batang anak panah tu, yang panjang ke yang pendek, burung tu pergi ke depan ataupun burung tu pulang ke belakang, ataupun burung tu tak nak bergerak, maka kesemua itu dijadikan pedoman oleh mereka untuk mereka meneruskan sesuatu pekerjaan ataupun tidak. Orang Arab menganggap pedoman bagi mereka anak-anak perempuan itu membawa kesialan. Itu adalah pedoman bagi mereka. Kerana pada zaman mereka menjadikan wanita-wanita itu sebagai hamba seks, pemuas nafsu semata-mata. Jadi mereka menganggap siapa yang ada anak perempuan itu akan membawa nama yang tidak baik kepada keluarga mereka. Mereka buat jahat, kemudian mereka tak nak benda kejahatan itu berlaku dalam masyarakat mereka, maka mereka merendahkan status dan juga kedudukan wanita. Itu pedoman mereka. Bila datang Nabi SAW, Nabi bawa pedoman yang berbeza dengan mereka dan membetulkan pedoman yang salah yang telah wujud sejak sekian lama selepas daripada kedatangan baginda Nabi SAW. Kita sebut tentang rumah pelacuran. Contoh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di negara-negara maju, London ke, Amerika ke, negara sebelah kita Singapura ke, mereka menjadikan rumah pelacuran itu sebagai sesuatu yang legal. Kerana mereka menganggap pelacuran itu adalah satu pekerjaan. Sedangkan hakikatnya mereka tak sedar ketika mana mereka mewujudkan rumah pelacuran itu, mereka sebenarnya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka perjuangkan, iaitu hak asasi wanita. Mereka bila bercakap tentang hak asasi wanita, bab harta pusaka, bab itu dan juga bab ini, mereka sangat menentang apa yang dipraktikkan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam masa yang sama mereka tak sedar dengan mewujudkan rumah pelacuran itu, sebenarnya mereka telah merendahkan status dan juga martabat kaum wanita. Tak ada wanita di atas muka bumi ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang akan memulakan suatu bentuk persundalan yang kita anggap sebagai secara beramai-ramai yang boleh digila-gila oleh sesiapa sahaja, melainkan mereka itu dipaksa terlebih dahulu dan dijadikan hamba untuk benda itu terlebih dahulu. Tak ada. Hatta kalau orang yang kaki zina sekalipun, kalau mereka tu jenis wanita normal, mereka tak akan memilih untuk digila-gila oleh sesiapa sahaja. Kerana apa? Kerana itu lambang orang yang tak ada perasaan, yang tak ada perasaan kasih dan juga cinta kepada sesuatu. Sebab tu kita kata bila Islam datang, Islam membawa pedoman yang berbeza berbanding dengan pedoman yang dibawa oleh puak-puak yang menggunakan akal dalam meletakkan pedoman mereka. Kemudian yang kedua, untuk mengajar kitab dan juga hikmah. Pendidikan ini tidak akan sempurna tanpa adanya pengajaran. Dan yang ketiga, untuk menyucikan dan membersihkan zahir dan juga batin manusia. Itu tiga tujuan utama.
Diutuskan para nabi dan juga rasul. Jadi ayat ini menjelaskan betapa tingginya kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam kepada dakwah. Mereka tidak pernah merasa bosan dengan tugas ini. Malah mereka memohon agar tugas ini dapat disambung oleh anak cucu yang datang daripada keturunannya, yang bakal berkembang di negeri padang pasir itu. Doa mereka yang luhur dan juga ikhlas itu diperkenankan Allah apabila Allah mengutuskan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Setelah mereka wafat berabad-abad lamanya, dan setelah tugas dakwah itu disambung oleh beberapa Nabi daripada keturunannya melalui Ishak, dan setelah manusia mencapai tahap kedewasaan yang sempurna untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Maknanya jalur Nabi Ismail dia bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur Nabi Ishak yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam yang merupakan nabi daripada kalangan Bani Israel. Para mufassirin sepakat menyatakan rasul yang dipohon oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah kebangkitan nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka berdoa untuk zuriatnya di Mekah. Sedangkan tiada rasul yang dibangkitkan di Mekah di mana Kaabah ditempatkan melainkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperkukuhkan lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa. Kata Nabi, aku adalah hasil doa moyangku. Dia panggil moyang dia dengan perkataan abi, ayahku. Kalau kita sebut kalau kita sebut tu ayah lah, tu ayah. Aku ini adalah hasil daripada doa tu ayah aku. Yakni siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan hasil berita baik saudaraku Nabi Isa alaihi salam, yang mana Nabi Isa alaihi salam menyebut dalam Injil bahawasanya akan lahir seorang nabi yang diberi nama Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam surah apa? Dalam surah Shaf. Yang kita baca dalam surah Shaf ketika mana wa yubashshiruka, ketika mana Nabi Isa alaihi salam memberikan berita gembira tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi tuan-tuan. Perkataan al-hikmah dalam Al-Quran sering digandingkan dengan perkataan Alkitab. Hanya dalam 7 ayat sahaja perkataan al-hikmah disebut secara bersendirian tanpa diganding dengan perkataan Alkitab. Maknanya hikmah ni dia diganding dengan perkataan Alkitab. Dalam 7 ayat je perkataan al-hikmah ni disebut secara berasingan dengan Alkitab. Menurut Syekh maksud al-hikmah ialah pengetahuan mengenai rahsia dan juga tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum ini. Menurut pendapat Qatadah, al-hikmah ialah as-sunnah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu penjelasan yang ditunjukkan oleh Rasul melalui sabda dan juga amalannya. Manakala menurut pendapat Ibnu Zaid, al-hikmah ialah pemahaman yang bijaksana terhadap agama. Dan menurut pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, al-hikmah ialah pengetahuan mengenai hukum-hukum Allah yang diketahui melalui penerangan-penerangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang diterangkan oleh Rasulullah yang disampaikan kepada kita, itulah hikmah. Sebab tu kita kata doa Nabi itu hikmah, ucapan Nabi itu hikmah, dan apa sahaja yang disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti yang disyariatkan oleh Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah adalah hikmah. Maka bila kita mendapat hikmah, maka jangan sesekali kita meninggalkan hikmah tersebut. Wa yuzakkihim, dan dalam masa yang sama untuk menyucikan mereka. Menyucikan daripada apa? Yakni membersihkan mereka daripada kotoran syirik dan juga penyakit-penyakit hati. Penyakit dengki, penyakit apa lagi? Penyakit hasad dengki, penyakit benci membenci, sukakan kepada perbalahan dan sebagainya. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan mereka. Dan sebab tu kita selalu menyebut doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Kenapa kita doa yang demikian? Sebab kita tak nak sebab kita nak orang-orang yang telah mendahului kita pun mendapat keampunan daripada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu.
Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan ghillan, perasaan dendam, hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Dan kita doa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setiap kali lepas solat kita doa. Dan kita bayangkan pada doa kita itu wajah ibu kita yang telah mendahului kita, ayah kita yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan Allah memberi keampunan kepada mereka disebabkan oleh doa daripada kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan yang kedua, membersihkan mereka, yakni menyuburkan iman dan juga takwa kepada mereka melalui amalan-amalan dan juga ketaatan. Dengan erti kata, bila ada amalan dan juga ketaatan, maka insya-Allah jiwa itu akan mampu untuk dibersihkan, dan jiwa itu akan mampu untuk disucikan daripada penyakit-penyakit yang mengotori jiwa. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, secara kesimpulannya, dalam dua-dua ayat yang kita bacakan pada malam ini, iaitu ayat yang ke-128 dan juga 100 yang ke-29 ini, ada satu kesimpulan penting yang kita boleh ambil untuk dijadikan sebagai pengajaran, yakni berdoalah walau di mana sahaja kita berada, dan berdoalah walau dalam apa jua sahaja situasi yang kita miliki, kerana inilah senjata yang paling berkesan yang dimiliki oleh nabi-nabi, pendakwah seluruh umat Islam, sama ada pada saat perang ataupun ketika berada dalam keadaan aman. Berdoalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berdoa untuk saudara kita di Palestin, berdoa untuk saudara kita yang ditindas di seluruh dunia, berdoalah untuk ahli keluarga kita yang hadapi kesusahan dan juga kesukaran, berdoalah untuk jiran kita. Kalau andai kata jiran kita tu perangai huduh kalau orang Kelantan kata perangai huduh, perangai tak comel, kita doa supaya perangai dia dicomekkan, dan akhirnya kita mampu untuk berbaik dengan jiran kita. Kalau dia suka mengumpat, doakan Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan sikit umpatan dia tu. Doa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah senjata yang terbaik. Dan mudah-mudahan doa yang kita lakukan ikhlas kerana Allah terima untuk memakbulkannya dengan jalan yang terbaik, insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Insya-Allah kita berhenti dulu di sini, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan Allah beri kebaikan kepada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على